Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam siri video PDPC. Dan untuk kali ini Ustazah ingin berbincang satu tajuk penting iaitu daripada bidang hadis ni, dengan tajuknya ialah 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada matan hadis ini, Ustazah bacakan maksudnya. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Iaitu yang pertama ialah pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Yang keempat, dua orang yang saling menyintai kerana Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Dan golongan yang kelima ialah seorang lelaki yang diajak melakukan zina oleh wanita yang kaya, cantik, tetapi dia menolaknya dan sambil berkata, aku takut kepada Allah. Golongan yang keenam ialah seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan golongan yang ketujuh ialah seseorang yang berzikir kepada Allah, seseorang yang ingat kepada Allah dikala sendiri sehingga meleleh air matanya basah kerana menangis. Secara ringkasnya Ustazah kongsikan dalam slide yang ketiga ini, di mana kalau kita lihat terdapat 7 golongan. Yang pertama ialah pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadat kepada Allah. Yang tiga, seseorang yang hatinya menyintai Allah, menyintai masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mengasihi, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seseorang yang membenci perbuatan maksiat. Yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Dan yang ketujuh ialah seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga menitis air matanya. Baiklah, di sini Ustazah suka kongsikan berkenaan dengan apa yang anak-anak perlu ketahui ialah di sini kalau kita lihat, yang pertama ialah pemimpin. Pemimpin. Yang kedua, pemuda. Yang tiga, seseorang. Yang keempat, dua orang. Yang kelima, seseorang. Yang keenam pun seseorang. Dan yang ketujuh juga ialah seseorang. Okey, untuk permulaan ini kalau kita lihat ada dua sahaja yang berbeza, iaitu pemimpin yang adil dan seorang ataupun pemuda yang taat beribadat kepada Allah. Manakala 3 sampai 7 ni kita guna dengan seseorang, seseorang, kecuali yang ke nombor 4 ni, dua orang. Jadi anak-anak senang nak ingat Sini ada seseorangnya ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 seseorang. Nombor 3 seseorang, nombor 5 seseorang, nombor 6 seseorang, nombor 7 seseorang. Yang berbezanya yang nombor 4 je, mesti 2 orang. Sementara yang pertama ialah pemimpin, yang kedua ialah pemuda. Ini anak perlu jelas benda ni. Ustazah takut nanti anak-anak tersilap dalam menghafal. Seseorang. Seseorang yang hatinya menyintai masjid. Seseorang yang membenci perbuatan maksiat. Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Seseorang yang mengingati Allah SWT sehingga menitis air matanya. Okey, dan satu lagi cara untuk mudah mengingatnya. Di sini Ustazah kongsikan, Ustazah ringkaskan daripada 7 itu menjadi bisika. Ni, bisika. Okey, apa bisika itu Okey, bisika B yang pertama itu ialah benci. B ni. Okey, I Ustazah ambil ibadat. Okey, S sedekah. K kasih. Mengasihi. K mengasihi, bertemu dan berpisah kerana Allah. C ialah cinta masjid. Dan A ialah
adil. Jadi anak-anak perlu hafal ialah 7 ya, iaitu bisikka, benci, ibadat, sedekah, ingat, kasih ataupun mengasihi, cinta dan adil. Itu dah 7 golongan bisikka. Baiklah, seterusnya kita lihat satu persatu. Apa dimaksudkan dengan pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab. Tanggungjawab berpandukan Al-Quran dan hadis terhadap orang yang di bawah pimpinannya. Di sini ada 2 contoh keadilan seorang pemimpin. Yang pertama, memastikan keperluan asas di rakyat dipenuhi. Dan yang kedua ialah mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, golongan kedua ialah pemuda yang hidupnya pemuda tadi. Pemuda yang hidupnya taat beribadat pada Allah. Maksudnya ialah pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadat kepada Allah SWT, sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat. Okay. Kalau sebut ibadat wajib ialah melaksanakan tuntutan solat 5 waktu. Ataupun ibadat puasanya. Puasa ni maknanya puasa dalam bulan Ramadan lah. Ya. Masuk di bawah ibadat wajib ni. Kemudian satu lagi, melazimi juga melakukan ibadat sunat. Iaitu melazimi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan juga berzikir. Itu masuk di bawah ibadat sunat. Ya. Jadi golongan kedua ialah golongan pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah, sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat. Okey, golongan yang tiga ialah 2. Mesti ada 2 orang. Ini dia berbeza ya, ialah seorang-seorang. 2 orang yang saling mengasihi, bertemu dan berpisah kerana Allah. Apa maksud dia? Maksudnya ialah 2 orang yang bersahabat, berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, itu maksudnya. Contohnya diambil contoh Saidina Abu Bakar yang sentiasa mendampingi Rasulullah ketika berhadapan dengan pelbagai ujian semasa berhijrah ke Madinah. Dan satu lagi ialah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal. Itu persaudaraan maksudnya. Dari sudut keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan golongan yang seterusnya, seseorang ni yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah. Maksudnya ialah seseorang yang membenci dan menjauhi perbuatan yang melanggar suruhan Allah atau meninggalkan larangannya, sama ada dalam bentuk lisan, perbuatan ataupun hati. Contohnya ialah membenci perbuatan mencuri ataupun menghindari pergaulan bebas tanpa batas. Itu maksudnya melanggar. Semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah, semua dia benci ataupun dia meninggalkan larangan Allah. Okey, baik. Golongan yang lainnya ialah seseorang yang menyembunyikan sedekah. Maksudnya ialah sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Di sini menyembunyikan sedekah di sini bermaksud memberikan sedekah dengan ikhlas. Contohnya ialah memberikan sumbangan keuangan secara perbankan dalam talian ataupun kita panggil sebagai online banking. Jadi sini maknanya tidak melibatkan orang lain. Kita buka telefon, kita buka kita punya online banking, kita bagi duit secara perbankan dalam talian. Maknanya orang tak tahu, kita buat dalam bilik kita saja contohnya.
Dan satu lagi, mewakafkan tanah bagi tujuan pembinaan masjid. Ataupun boleh juga untuk tanah kubur, tanah perkuburan, wakaf. Tanah kubur ataupun wakaf untuk bina masjid. Juga dipanggil sebagai menyembunyikan sedekah. Ya. Seseorang yang mengingati Allah SWT sendirian sehingga menitis air mata. Maksudnya adalah seseorang yang mengingati Allah SWT sama ada melalui hati atau lisan dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepadanya. Contohnya beristighfar, memohon keampunan Allah sehingga mengalir air mata mengenangkan dosa yang pernah dilakukan. Dan akhir sekali ialah mengenai dengan pengajaran hadis. Bila kita sebut pengajar hadis, benda ni tak boleh nak tinggal lah. Maknanya kita hendaklah mesti ada. Kita hendaklah berlaku adil. Di mana kita ambil perkataan adil ini tadi? Berdasarkan kepada pemimpin yang adil. Ya. Berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah. Okey, yang kedua, ni nombor 2 ya, tersilap sikit. Memanfaatkan usia muda. Di mana kita guna ataupun kita ambil perkataan usia muda ini berdasarkan kepada golongan yang kedua, iaitu seorang pemuda tadi. Seorang pemuda yang mengingati Allah tadi, yang melakukan ibadat fardu dan ibadat sunat. Yang tiga, kita hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid. Ini kita ambil daripada golongan yang ketiga, iaitu pemuda yang cinta kepada masjid. Yang keempat, kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman dan damai. Perkataan mengasihi, ini kita ambil daripada golongan, iaitu 2 orang yang saling mengasihi, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kemudian golongan yang kelima ialah menjauhi perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini kita ambil daripada golongan yang membenci perbuatan maksiat tadi. Ya. Kemudian yang keenam, kita hendaklah berusaha memperbanyakkan sedekah. Kita ambil daripada seseorang yang menyembunyikan sedekah. Dan akhir sekali yang ketujuh ni ialah melazimi amalan zikrullah. Ya, agar jiwa kita tenang. Amalan zikrullah kita ambil daripada golongan yang terakhir, iaitu seseorang yang mengingati Allah dikala dia sedang bersendirian sehingga mengalir air matanya. Okay. Itulah anak-anak perkongsian daripada Ustazah berkenaan dengan tajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT ini. Ya. Dan diharapkan anak-anak dapat memahami dan seterusnya cuba untuk meneguhkan lagi kefahaman anak-anak berkenaan dengan tajuk ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.